السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Alhamdulillah, pertama sekali kita panjatkan setinggi-tinggi kesyukuran Allah izinkan kita untuk kita masih lagi dapat bangun pagi ni untuk kita sujud menjadikan salat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menerima segala amal ketaatan kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada pertemuan yang lalu kita berbicara tentang bagaimana beberapa episod penghinaan dan penyiksaan yang dilakukan oleh beberapa tokoh ataupun kuncu-kuncu Quraisy kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang kita tahu, bukan sahaja para sahabat itu yang diseksa, yang dimaki, tetapi batang tubuh seorang insan yang teragung yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu juga tidak terlepas daripada caci maki, penghinaan dan penyiksaan yang dilakukan oleh sebahagian golongan Quraisy. Sebab itu Allah sebut dalam Al-Quran dan surah Al-Baqarah, kata Allah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum massathumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Kata Allah yang bermaksud, am hasibtum, apakah kamu semua menyangka dapat memasuki syurga dan tidak didatangkan kepada kamu, yakni tidak diuji kepada kamu sebagaimana yang telah diuji kepada mereka, yakni umat-umat yang terdahulu daripada kamu. Mereka menempuh dengan pelbagai kesusahan dan kesulitan, yang mana mereka di bumi ini ketika mereka berdakwah dahulu, antaranya mereka bergegar, maknanya diazab, disikit, kita panggil pengikut-pengikut mereka, sehinggalah mereka beriman kepada rasul-rasul mereka. Lalu mereka berkata, bilakah datangnya pertolongan Allah? Maka dijawab oleh para rasul bahawa sesungguhnya pertolongan Allah itu amatlah dekat. Apa yang kita boleh faham daripada ayat ni, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala,
yang mana dengan jelas Allah menyatakan jaminan untuk meraih ganjaran syurga itu ada liku-likunya, ada dia punya cabaran dugaannya. Maknanya untuk mendapat nikmat syurga itu harus dibayar dengan pengorbanan dan juga sesuatu benda yang bakal menguji sama ada di sudut emosi, rohani kita, dan apa sahaja yang bakal kita lalui dalam kehidupan. Itu yang disebut dalam Al-Quran. Sebab itu kalau kita renung dalam Al-Quran, dalam ayat yang lain, beberapa ayat juga Allah Subhanahu Wa Taala dengan jelas menyatakan bahawa yang pastinya kita ini hidup di atas muka bumi ini, pada apa yang Allah nyatakan itu, Allah tetap menjadikan dunia ini pentas ujian. Tak kira lah siapa pun, sebesar mana darjatnya, sultan, tak kira lah Perdana Menteri, semualah kan, hatta yang kita tak ada apa ni kan, semua kita akan berada ataupun akan melalui episod ujian demi ujian. Dan ujian ini dia datang dalam pelbagai bentuk, seperti yang kita tahu. Jangan kita merasakan ujian ini hanya dalam sudut kesusahan. Bahkan dalam sebagian keadaan kesenangan itu boleh jadi itu ujian lebih besar. Kan? Kita mungkin nampak kesusahan saja ujian, kan? Orang miskin, kan? Orang yang macam-macam lah, kan? Kena uji tu, rumah terbakar, macam-macam, kan? Tu baru ni saya tengok apa di maknanya yang terbaru ni di Johor, satu orang sahabat kita, saya tak kenal sangat lah. Beliau ni dia banyak bantu ustaz-ustaz, tokoh-tokoh agamawan di Malaysia ni. Kalau sampai di Johor ni, beliau banyak entertain, mana kata nak pergi hantar, pergi ceramah apa semua kan. Jadi baru ni minggu lepas, tak sampai seminggu lagi tak salah saya, rumah terbakar. Ni cerita orang baik ni tuan, kan? Bukan kaki kata wahara. Terbakar rumah tu tuan, dikala dekat pos parking dia tu, sebiji Toyota Velfire baru bakar habis, semua terbakar sekali. Tu cerita tuan. Ni tak nak beri contoh, tapi kita tengok kat luar sana macam-macam di ujian. Dan keadaan ini berlaku pula kepada orang yang macam tadi lah, yang baiklah maksudnya, tapi demikian. Janganlah kita rasa dengan ataupun ujian itu hanya terpilih kepada kelompok-kelompok tertentu. Umpamanya kalau kita renung di sini, Nabi SAW, kekasih Allah, orang yang paling special di sisi Allah, yang secara logiknya baginda lah yang paling istimewa daripada mana di segi urusan baginda, kan? Kalau contohnya ketua negara ke, tak kira lah siapa pun, dan kita bentangkan red carpet, kan, sambut, bagi orang kata layanan yang cukup, ialah high class dia. Tapi berbeza dengan Nabi kita SAW, bukan sekadar istimewa di sisi manusia, istimewa di sisi seluruh makhluk di dunia ni, makhluk langit, makhluk dunia, hatta di sisi Allah Ta'ala. Tetapi menghadapi cabaran, tekanan, dugaan, itu yang kadang-kadang kan. Lalu kalau nak dibandingkan dengan kita yang tak ada apa ni, lebih wajarlah untuk kita diuji dengan pelbagai ujian, kan? Sedangkan kekasih Allah, insan yang teragung, insan yang teristimewa itu diletakkan liku-liku dalam dakwah baginda, kan? Patutnya kalau Nabi ni berdakwah, tuan, kan, senang je, kan? Nabi cakap sekali, siapa tak dengar,
Kan Allah tanam dia pokok tu, tapi tak. Dalam Nabi nak berdakwah tu, Nabi sendiri yang kena menghadap macam-macam caci maki, seksaan dan macam-macam. Baik. Jadi itu yang kita boleh faham bahawa apabila sesuatu natijah yang Allah Ta'ala janjikan terbaik, terindah, maka bayarannya itu sesuatu pengorbanan. Sebab itu dalam surah At-Taubah Allah kata apa? Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun. Apa Allah kata? Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin, yakni diri dan harta benda mereka, dengan memberikan jaminan syurga untuk mereka. Mereka berperang pada jalan Allah, lalu mereka membunuh atau terbunuh. So nak dapat ganjaran mati syahid tu, yang disebut syuhada, itu memang kan sama ada membunuh atau terbunuh. Jadi memang sebab itu Allah Ta'ala tak hisap, tak ada langsung kata apa, liku-liku untuk orang yang mati syahid ni di alam akhirat nanti. Sebab pengorbanan orang yang mati syahid ni, tuan-tuan, tak dapat kita bayangkan. Baik, hadirin yang dirahmati dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pagi ni kita sambung sikit. Setelah tekanan demi tekanan yang Quraisy berikan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, yang mana selepas tekanan-tekanan itu diberikan, nampak gayanya tidak merubah tekad dan semangat yang dilakukan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maknanya sedikit pun tidak menggugat perjalanan dakwah Nabi. Ini dia, kan? Kita dua kali orang gertak habis. Kau pergilah, malas aku. Tu kita buat sikit aktiviti apa-apa benda baik, tengok dia dapat surat layang, malas dah. Itu level kita. Tapi Nabi ni itulah dia. Sedahsyat mana tekanan dan orang kata apa, gangguan yang dilakukan oleh Quraisy itu tidak sedikit pun mengganggu perjalanan dakwah Nabi. Sehingga kan akhirnya antara beberapa pembesar Quraisy membuat keputusan untuk apa, tuan-tuan? Maki tak jalan, seksa tak jalan, hamun tak jalan. Kalau macam ni kita buat deal dengan Muhammad. Mungkin Muhammad ni dia tak suka dengan cara yang keras, dengan benda yang lembut, dengan tawaran-tawaran yang menarik, mungkin dia boleh follow kita, kan? Ini nak ceritanya, poin dia apa? Poin dia yang mana Quraisy ni mencari 1001 jalan untuk menyekat dakwah baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu saya wallahu alam lah kan, tak terbayang, tuan-tuan, macam mana Nabi bawa Islam ni. Memang tak terbayang. Termasuk para rasul dululah, kan? Tapi yang lebih dekat dengan kita, kekasih kita lah, Nabi SAW, kan? Sebab umat-umat terdahulu, bila mereka tak ikut rasul-rasul ni, Allah immediately hukum mereka. Tapi Allah tak buat begitu kepada penduduk Mekah, Quraisy ni. Allah tak buat, betul. Sebab pendekatan Nabi ataupun bukan pendapat, maknanya Nabi ni dia dapat satu gelaran apa? Rahmatan lil alamin. Jadi bila rahmatan lil alamin, walaupun dakwah Nabi tu tak diterima, kan, tapi mereka tidak dibalas seperti macam umat-umat terdahulu. Sebab umat-umat terdahulu, macam Nabi-Nabi terdahulu, tak ada slogan rahmatan lil alamin tu. Jadi kalau tak dengar berapa kali, kan? Tapi kalau kita baca surah Nabi Nuh, kisah Nabi Nuh pun dahsyat juga. Ratus tahun juga, kan? Bukan seminggu dua dakwah, beratus tahun, kan? Inni da'autu qaumi laylan wa nahara, kata Nabi Nuh, aku dakwah dekat kaum aku ni, ya Allah, siang malam tak henti-henti.
Tidaklah bertambah kepada mereka itu melainkan penghinaan, caci maki, sama. Cuma natijah dia mereka ni apa? Akhirnya dibenam ataupun diazab oleh Allah Ta'ala. Nabi Nuh bahtera banjir kan, Nabi-Nabi lain macam-macam. Tapi Nabi Muhammad kita dia tak macam tu kan. Contohnya macam kita tahu kisah yang masyhur apabila Nabi pergi ke Taif kan, tawaran malaikat untuk hempap penduduk Taif, tapi Nabi tak bagi. Itu antaranya lah yang menunjukkan betapa maknanya Nabi ni dia punya feedback dakwah tu tak semacam tu. Kalau tak dengar ni tak sedahsyat seperti umat-umat terdahulu. Akhirnya kata apa, antara benda yang menyebabkan ataupun mengukuhkan dakwah Nabi itu di segi kata apa, nak melawan kata apa, tentangan-tentangan Quraisy ni, iaitu peperangan lah. Tapi peperangan kalau kita tengok dari segi apa yang berlaku dengan Nabi dan para sahabat, itu mengakibatkan apa dia? Antaranya ramai di kalangan para sahabat yang terkorban. Kan? Yang ini tidak pula berlaku pada Nabi-Nabi terdahulu. Kan? Dulu Nabi-Nabi terdahulu yang contohnya kalau Fir'aun tu atau Nabi Musa tu, mana-mana follower Nabi Musa ni selamat. Yang lawan Nabi Musa ni kena azab lah, kena tenggelam dekat Laut Merah, Laut Mati tu kan, Laut Merah kan. Jadi Nabi Muhammad dia tak macam tu kan? Mana-mana yang ikut Nabi belum tentu selamat lagi. Sebab apa? Kena lawan. Lawan ada risiko kan. Jadi apa yang berlaku kepada Nabi SAW tadi yang kita sebut, setelah tekanan dan kata penyiksaan yang dilakukan oleh Quraisy ni, nampak gayanya tak jalan. Dan akhirnya Quraisy buat keputusan, kalau macam tu kita try buat deal dengan Muhammad. Mungkin dia tak boleh dengan cara keras, kita tawarkan dengan cara yang cukup, kata apa, lebih kata bagi habuan lah kat Muhammad ni kan. Sebab nampak gayanya tak berhenti ni, makin ada orang terpengaruh dengan dakwah dia ni kan. So antaranya Utbah bin Rabi'ah. Utbah Rabi'ah ni antaranya dia memang tokoh Quraisy lah, adik-beradik ataupun masa sepupu sepapat Abu Jahal semua tu lah. Okey, yang mana beliau ni dikatakan bahawa bertemu ataupun saling berbincang dengan golongan-golongan Quraisy. Antara perbincangan mereka, mereka menyatakan untuk memberikan Muhammad itu tawaran. Okey, dan perbincangan mereka itu disambut oleh kuncu-kuncunya kan. Dan akhirnya mereka pun terus pergi ke rumah baginda sallallahu alaihi wasallam untuk bertemu. Dah maki, caci semua tak boleh, tapi nak cerita tu kata Nabi ni kan tuan, memang subhanallah, kita benda ni lah tu saya ingatkan diri saya dan kita semua lah, betapa halusnya peribadi Nabi ni tuan. Sedahsyat manalah tekanan yang diberikan kepada baginda, Nabi tetap tidak kata apa, menolak atau maksudnya menghina mereka ni. Sebab tu kata tadi yang rahmatan lil alamin, itu memang dahsyat. Baik, maka Nabi kata apa? Utbah kata apa kepada Nabi? Wahai anak saudaraku. Maknanya Utbah ni adik-beradik dengan Abu Talib kan. Jadi kata beliau, wahai Muhammad, inginkah aku tawarkan kepada engkau dengan pelbagai habuan dunia? Engkau nakkan harta, aku bagikan harta. Engkau nak berkahwin dengan perempuan yang paling cantik dekat Mekah ni, aku akan carikan. Engkau nakkan jawatan, macam-macam jawatan yang ada, kalau kau nak, kami sanggup turun bagikan jawatan ni kepada engkau. Sebab asalkan engkau tak terus-menerus untuk menyebarluaskan apa yang kau bawa hari ni. Apa jawab Nabi SAW tu? Nabi SAW membacakan sepotong ayat Al-Quran daripada surah Fussilat. Nabi baca, Bismillahirrahmanirrahim, Hamim, Tanzilum minarrahmanirrahim,
kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyyan liqaumin ya'lamun basyiran wa nadhiran fa'a'rada aktsaruhum fahum la yasma'un wa qalu qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilayhi وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. Apa kata Allah Subhanahu wa taala yang Nabi bacakan kepada Utbah bin Rabi'ah? Nabi kata ayat itu bermaksud Hamim, diturunkan dari Tuhan Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, satu kitab yang menjelaskan ayat-ayat dalam bahasa Arab untuk kaum yang mengetahui, yang membawa berita gembira dan membawa peringatan, tetapi kebanyakan mereka berpaling daripadanya, yakni mereka tidak mahu mendengarnya. Mereka berkata, hati kami berada di dalam tutupan, yakni yang tertutup terhadap apa yang kamu seru, yang kami seru kepadanya, dan telinga kami ada sumbatan antara kami dan kamu, ada dinding dan benteng. Maka bekerjalah kamu, sesungguhnya kami bekerja pula. Katakanlah bahwasanya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu. Diwahyukan kepadaku bahwasanya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka tetaplah pada jalan yang lurus menuju kepadanya, dan mohonlah apapun kepadanya, dan celakalah dan besarlah bagi orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, Rabi'ah bila dengar ayat yang Nabi baca, tuan-tuan, apa yang berlaku? Dibalik, tuan-tuan. Sebab Nabi kata sampai ayat yang terakhir ni baca, fa in a'radu faqul anzartukum sa'iqatan mithlama sa'iqati 'adin wa thamud. Kan maksud apa dia? Jika mereka berpaling, maka katakanlah aku telah memperingatkan kamu dengan petir seperti yang menimpa kaum 'Ad dan Thamud. Lalu Utbah ni tadi akhirnya dia tak tahan, kan, dia balik. Dan waktu tu dalam riwayat menyebut dia tahan mulut Nabi daripada menyambung bacaan ayat-ayat yang berikutnya. Kan, sebab Utbah ni kan pak saudara ni. Dan akhirnya baliklah Utbah ni kepada gerombolan ataupun pembesar-pembesar Quraisy Mekah tadi. Apa dia kata, tuan-tuan? Dia kata kepada penduduk Quraisy tadi, sesungguhnya aku tidak pernah mendengar sesuatu seperti apa yang dibacakan oleh Muhammad kepada aku. Maknanya dia bukanlah syair, dia bukanlah gurindam, dia bukanlah pepatah Arab. Sebab kita tahu orang Quraisy ni, macam saya pernah sebut, antara kebanggaan Quraisy ni iaitu syair. Jadi kalau syair ni memang itu satu, kita panggil dia punya culture. Bercakap harian ni menggunakan syair ni satu benda yang biasa. Dan syair ni bukan hanya kepada orang yang ahli syair. Semua orang memang bercakap dalam bentuk syair ni biasa. Sebab bagi mereka itu satu kebanggaan. Macam kita lah kalau kau nak pergi meminang ke kahwin tu kan, berpantun-pantun tu kan. Sebagian dulu orang tua-tua kita kan, itu biasa kan. Kalau tak ada pantun tu tak berlaku majlis tu. Jadi itu biasa. Jadi bagi orang Quraisy ni bersyair tu biasa. Sehingga kan kalau tuan-tuan baca Al-Quran, adanya satu surah yang dipanggil surah apa? Syu'ara. Surah Syu'ara ni surah apa? Cerita tentang pensyair-pensyair. Nak bagi tahu betapa syair ini hidup subur mekar dalam suasana Quraisy. That's why bila datangnya Al-Quran tu, Arab memperlekehkan Quran. Sebab bagi mereka, syair mereka lebih jauh di segi apa? Ada sastranya, dari segi seni bahasanya. Tapi bila mereka dengar Nabi baca Al-Quran, mereka tak boleh. Mind blowing dia. Cakap, ish, pelik. Nak kata ayat perkataan manusia, dia tersusun. Tapi nak kata syair, tak macam syair. Macam tu. Kan? Jadi
Penduduk Quraisy ni tadi kata apa dekat Utbah? Wahai Utbah, sesungguhnya engkau pun telah terpedaya dengan apa? Dakwah ataupun pendekatan yang dilakukan oleh Muhammad. Kau dah terpedaya dengan kelancaran lidah Muhammad tu, kan? Jadi Utbah kata, aku cakap tu itu apa yang aku nampak je lah, sebab memang aku tak pernah dengar apa yang dibaca tu. Dan setelah itu datang pula seorang lagi tokoh Quraisy kepada Nabi SAW. Kali ini siapa tuan-tuan? Dalam riwayat disebut Al-Walid bin Al-Mughirah. Al-Walid bin Mughirah dan Al-As bin Wa'il ni, dia pula pergi jumpa Rasulullah SAW. Kalau tadi ditawarkan dengan berbagai jawatan dan juga harta, yang kali ni pula dia kata apa? Kami ni penduduk Mekah, semua ni nak kumpul harta-harta kami. Lebih kurang juga lah, kan? Cuma yang tadi dia tawarkan tu, dia nak bagi Utbah tu yang nak bagi. Sekarang ni dia kata, kami penduduk Mekah ni yang akan keluarkan semua harta kami. Lagi besar. Tadi Utbah yang nak bagi, yang ni seluruh penduduk Mekah. Kami bagi semua apa yang kami ada. Kau nak apa Muhammad, kau cakap je, kan? Kami sanggup. Siapa yang di kalangan kami ada jawatan. Sebab kita kena faham tuan-tuan, dia orang ni dengan Nabi, dia orang cukup respect. Dia orang respect tuan Nabi. Kan kita tahu kan, bila peristiwa pemindahan Hajarul Aswad tu kan, antara orang yang mereka panggil adalah Nabi. Nabi ni memang disanjung sebenarnya. Sebelum Nabi jadi Rasul, memang dihormati. Sebab Nabi amanah. Nabi satu orang yang cukup, bahasa kita integriti apa semua tu lah. Tapi maknanya memang Nabi ni disegani. Tapi janganlah sampai engkau boleh pula nak ganggu urusan agama penduduk Mekah macam tu lah, kan? Kami hormat engkau Muhammad, tapi engkau kenapa buat macam tu kat kami, macam tu lah, kan? Jadi akhirnya tu yang mereka ni sebersalah juga. Tapi nak ceritanya tak tahan, mana sampai satu tahap mereka memang tak boleh terima apa yang Nabi bawa. Sebab dia melibatkan i'tiqad mereka, mana melibatkan Tuhan mereka. Sayangnya penduduk Mekah ni dekat berhala-berhala ni tuan, macam kita tengok kan. Jangankan buat-buat ni, Sayyidina Umar pun kan bagi makan dekat Tuhan dia hari-hari kan. Maknanya memang pegangan akidah puak-puak Quraisy ni, mana bukan akidah lah, iman mereka tu kepada berhala tu kuat, kan? Macam kita hari ni kan, kalau kita tengok dalam suasana masyarakat kita, orang Islam lah, kan ada golongan ni lagi apa? Atheist. Atheist ni kelompok apa? Free thinker lah, tak ada agama kan. Mulhid dipanggil, kan? Atau kalau dalam agama-agama pun dia ada banyak kategori. Ada yang kuat beragama, ada biasa-biasa je, kan? Jadi penduduk Mekah ni dia memang, sebab kita kena tahu mereka ni dengan Kaabah tu, mereka tetap beriman Kaabah tu tempat suci, kan? Hari ni ya tuan-tuan, kalau kita pergi tengok dekat Mekah ni, sedih lah kan, orang yang duduk dekat Mekah tu kan, kadang-kadang tak appreciate dia orang punya keberadaan mereka dekat Mekah tu, kan? Tapi mungkin banyak faktor lah di segi lah. Kalau kita tengok orang yang tak sempat pergi solat sebab faktor masjid tu dah besar, masa nak berjalan apa semua kan, itu faktor lah. Tapi alasan lah tu kan. Tapi maknanya dulu ni betapa penduduk Quraisy ini atau penduduk Mekah ini mengagungkan Kaabah, itu cukup luar biasa sekali. Maknanya bila Kaabah tu mereka beriman akan kewujudan Tuhan, dan sekaligus menjadikan berhala-berhala itu juga adalah sekutu lah, kan? Dia orang syirikkan Allah Ta'ala, kan? Tapi poin dia apa? Pegangan agama mereka tu kuat. Itu poin dia. Dia bukan sekadar kata beragama tu ala kadar, tak. Memang cukup kuat mereka beragama, kan? Jadi itu yang bila datang cara baru yang Nabi bawa, mereka tak boleh terima. Kalau macam hari ni
kita berdakwah kepada satu kelompok yang hari ini walaupun ada juga yang memang menentang dakwah Islam, tapi boleh kita kata banyak juga platform untuk kita berdakwah ni yang tak diganggu-gugat. Kan? Ada kan sebagai negara yang ekstrim, yang memang tak bagi langsung dakwah Islam tu bergerak. Kan? Banyak kan? Tapi banyak juga negara yang tidak menghalang dakwah yang dilakukan oleh Islam. Contoh tuan-tuan tengok orang Jepun. Orang Jepun ni satu negara yang memang tak bermasalah dengan Islam. Sebab apa? Sebab mereka pun tak ada agama sangat. Dia bukan macam Barat, yang pegang Kristian kuat. Mereka kan agama dia orang bertukar-tukar, kejap Shinto lah, apalah kan. Dia orang tak ada identiti di sudut agama. Sebab tu bila Islam datang mereka meraihkan. Cuma mereka ambil masa jugalah nak beriman tu. Tapi maknanya mereka satu kelompok yang tak bermasalah di sini dakwah Islam. Tapi yang saya cerita tadi tentang penduduk Quraisy Mekah ni tak boleh accept. Kan? Tapi walaupun mereka tak boleh terima dakwah Islam, masalahnya Muhammad tu mereka sanjung, mereka hormat. Sebab apa? Muhammad ni memang pribadinya cukup mulia. Itu yang mereka serba salah. Kan? Dan seterusnya tadi kita beritahu apa? Mereka memberi tawaran yang lebih besar kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Kalau boleh tak nak dah berlaku kekerasan. Cukuplah Muhammad, kita deal lah Muhammad. Kau nak apa kau ambil lah, asalkan tak ganggu apa yang kami buat selama ni. Itu cukuplah Muhammad. Untuk yang kali ni tuan-tuan, apa pula yang Nabi balas? Nabi balas tuan-tuan dengan membaca surah Al-Kafirun. Kan? Itu dia. Mana kata surah Al-Kafirun inilah dia punya kata putus. Dan Nabi kata apa? Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah wahai Muhammad, wahai orang-orang kafir, kan, yang tidak beriman kepada Allah, kan, la a'budu ma ta'budun. Aku sama sekali tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Dan kamu juga tidak juga dipaksa untuk menyembah apa yang aku sembah. Nampak tak? Wala ana 'abidum ma 'abadtum. Dan janganlah pula aku ini dipaksa untuk menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Maka demikian kamu tidak dipaksa untuk menyembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin. Bagi kamu agama kamu, bagi aku agama aku. Itu dia. Sebab itu dalam beragama, dalam berakidah, tidak ada konsep paksa untuk agama lain mengikut Islam. Dan jika agama lain memaksa kita, na'udzubillah, kalau adalah orang Islam yang dipaksa untuk ikut agama lain pada peringkat awal untuk ranking dia, itu kita memang wajib mempertahankan i'tiqad kita. Tapi kalau sampai melibatkan kata apa, cengkaman atau seksaan apa-apalah yang bentuk mudarat yang besar, maka di situ boleh untuk kita declare kita ikut agama mereka, tapi dalam hati kita tak berubah. Sebab dalam Al-Quran Allah sebut apa? La yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima 'aqqadtumul ayman. Kan? Allah kata apa? Allah tidak akan menilai apa yang perkataan kamu yang sia-sia, yang, tapi ingat dengan syarat bukan suka-suka lah, yang mendapat ugutan, ancaman. Dan yang Allah nilai apa yang kamu ikat dalam hati kamu. Kan? Jadi itu yang Nabi bawa, tidak memaksa. Kan? Tak boleh. Kan? Tapi yang Arab Quraisy ni tak boleh terima. Mereka nak Nabi tetap stop apa yang Nabi bawa. Nabi pula kata apa? Kamu janganlah paksa aku, kamu tak nak ikut sudah. Kan? Yang Quraisy tak puas hati. Kami tak nak dengar macam tu. Kami nak engkau tetap berhenti.
kan? Sebab tu kami datang ni, kami nak bagi macam-macam tawaran, kan? Dan akhirnya tuan-tuan, pembesar-pembesar Quraisy tetap tidak berputus asa dengan usaha mereka. Sekali lagi mereka datang beramai-ramai menemui Nabi SAW, mengemukakan kepada baginda apa yang pernah ditawarkan oleh Utbah dulu. Tak putus asa lagi, offer lagi. Ini, tapi itulah dia punya api kemarahan tu makin membara, kan? Apa sahaja yang kau nak Muhammad, jawatan, kekayaan, segalanya akan kami persembahkan kepada engkau. Dan akhirnya Nabi kata bahawa semua itu dijawab oleh Nabi SAW, yang bermaksud sesungguhnya aku ini tidak ada kena-mengena dengan apa yang kamu suarakan tadi. Nabi langsung tak berselera dengan tawaran-tawaran Quraisy. Segala apa yang aku bawa ini bukan dengan bertujuan mencari harta, kekayaan dan pangkat atau kekuasaan, tetapi Tuhan telah mengutuskan aku untuk kamu, untuk kamu semua, diturunkan kepada kamu kitab suci untuk kamu ikuti, yang mana Tuhan telah menyuruh aku menyampaikan berita-berita yang menakutkan dan yang menggembirakan. Itu sebut Nabi ni apa? Basyiran wa nadhira. Basyir iaitu yang membawa berita gembira, nadhir iaitu membawa berita yang menakutkan. Kewajipanku semata-mata menyampaikan apa yang telah dipertanggungjawabkan ke atasku. Sekiranya kamu terima, maka itu adalah habuan kamu untuk dunia dan akhirat. Dan kalaulah kamu menolak, tidak ada lain hanyalah bersabarlah sahaja sehingga Tuhan menjatuhkan hukumannya di antara aku dan kalian semua. Jadi ini yang dilalui oleh Nabi SAW. Sebab tu kita kata, bagaimana peringkat awal Islam itu tertegak, khususnya di Makkah, memang satu suasana yang cukup perit, yang dilalui oleh baginda SAW. Bukan satu perjalanan yang indah, makna kata bukan satu episod yang senang lenang, tetapi liku-liku dakwah yang dilalui oleh Nabi itu cukup bertali arus, tekanan dan serangan. Setelah perbincangan berlarutan dan tawar-menawar berlanjutan di antara Nabi dan pembesar Quraisy tadi, tetaplah baginda dengan pendiriannya, dan sebagai kata yang terakhir daripada pihak Quraisy, apa mereka kata kepada Nabi, apa yang telah kami sampaikan, yang telah kami sampaikan tentang seorang yang tinggal di Yamamah bernama Ar-Rahman. Ni dia dah tak tahan juga, sampai dia buat satu macam satu kisah, tapi nak poin dia nak menggambarkan Nabi ni macam tak siuman. Dia kata apa? Dialah yang mengajarkan engkau. Dia nak kata Nabi ni ambil satu ilmu daripada satu orang nama dia Ar-Rahman yang duduk dekat Yamamah. Yamamah ni satu daerah dekat Mekah tu, ujung Mekah tu. Jadi dia kata apa? Kami dengar engkau ni yang buat benda macam ni, sebenarnya engkau telah ambil ilmu daripada Yamamah, daripada Ar-Rahman. Ini bukan Ar-Rahman, ni bukan nama Allah, mana kata nama orang. Segala-galanya telah kami usahakan setakat daya upaya kami, dan sebagai kata akhir, wahai Muhammad, kami ingin bawakan kepada engkau untuk kami rawat engkau. Pilihlah antara dua, kalau tidak engkau membinasakan kami, maka kamilah yang akan memusnahkan engkau. Itu saja. Jadi diorang anggap Nabi ni tak betul lah, Nabi ni gila. Maknanya kalau kau tak berhenti juga Muhammad, pilihan dua je. Kalau engkau tak musnahkan kami, maknanya kau tak hapuskan kami, kami yang akan seksa kamu. Maknanya mereka nak anggap apa yang Nabi bawa ni memang benda yang cukup batil, cukup salah, yang mereka tetap akan lawan habis-habisan. Hadirin yang dirahmati Allah, Syekh Ramadan Buti rahimahullah taala, dia menggariskan beberapa pengajaran daripada perjalanan ataupun kita kata saat yang Nabi lalui itu. Yang pertama sekali, iaitu bagaimana secara tabiatnya sesuatu benda yang bersifat baik ini tuan-tuan, dia bila nak tersebar memerlukan liku-liku yang susah. Mana mesti ada
dia punya kesukaran. Apa saja bentuk kebaikan, dia bukan satu benda yang senang diterima. Kerana tabiat manusia ini, seperti kita tahu, manusia ini dia ada syahwat, nafsu, kan? Yang pertama. Yang kedua, kita tahu juga manusia ini telah diikat setia atau ikat janji oleh iblis laknatullah untuk menyesatkan seluruh keturunan Nabi Adam, maknanya semua manusia. Jadi apa sahaja bentuk kebaikan yang ingin dipersembahkan atau dibawa ke mana-mana lah, bukan zaman Nabi sampai sekarang ni, itu memerlukan rintangan dan cabaran. Itu tabiat. Dan apatah lagi yang dilakukan oleh Nabi itu kepada satu kelompok, satu zaman yang telah terputus sekian lama risalah kebenaran. Lebih kurang, kalau tak silap saya, dalam 400 tahun. Maknanya kata daripada zaman Nabi Isa alaihissalam sampailah zaman jahiliyah tu ada 400 tahun lebih. Maknanya memang satu tempoh yang cukup lama, kan? Jadi terputus risalah itulah menyebabkan budaya Quraisy atau Arab itu memang tak ada langsung panduan kehidupan. Yang mereka tahu, mereka amalkan itu berdasarkan hawa nafsu mereka. Mereka create sendiri undang-undang sesama mereka. Walaupun ada lah, kita kalau kita tengok dari segi apa ritual yang Arab Quraisy buat tu, ada dia punya ciri-ciri kesamaan dengan apa yang Islam ajar. Contohnya macam haji, kan? Haji zaman Quraisy dulu sama je tuan, tawaf juga. Mereka tawaf, tapi itulah tawaf dalam keadaan telanjang, kan, dan sebagai wayat, kan. Lepas tu tak samalah sebiji macam apa yang Nabi Ibrahim buat tu, kan. Cuma dia ada kesamaran. Sebab itu kalau tuan-tuan yang dirahmati Allah, ini kajian yang dibuat oleh para ulama dalam melihat agama-agama yang ada dekat dunia ni hari ni, tuan. Kalau kita buat kajian, banyak agama juga yang ada kesamaan dengan Islam dari segi nilai-nilai agama tu. Agama-agama kat dunia ni lebih kurang sama dari segi apa? Seruan kebaikan, kan? Tak tahulah kalau tuan-tuan, kebanyakan agama ni dia menyeru kepada kedamaian juga, kan? Tak bagilah berperang, kan? Melainkan yang penganut dia ni yang ekstrim. Tapi agama tu sendiri menyeru kepada kebaikan, kan? Tapi tersasar i'tiqad mereka, kan? Itu masalahnya. I'tiqad mereka tu tersasar, sesat lah. Tak kira lah agama apa, Hindu ke Buddha ke, kan? Kalau tengok contoh macam apa, yang Sami Buddha, kan? Kau tu tengok pakai baju oranye, kan? Soleh nampak. Tu orang sufi, kan? Tak kacau orang tu. Elok, dia tak kacau orang. Itu orang sufi, orang soleh tu, kan? Tapi sayangnya akidah mereka habis lah. Tapi nilai hidup mereka tu baik, kan? Jadi banyak kalau kita kaji, kan, agama apa pun, cuma mereka tersasar dari sudut i'tiqad, kan? Jadi kalau kita tengok, kan nabi-nabi terdahulu ni, nabi-nabi ni ramai ni, tuan, beribu, kan? Jadi sebahagian ulama sebut tak mustahil yang mana agama-agama yang ada hari ni, yang selain daripada Islam ni, sebenarnya adalah apa yang dibawa oleh nabi-nabi terdahulu yang kita tak tahu. Cuma dia berlaku macam kisah Quraisy ni. Sebab apa? Terpesong. Maksudnya walaupun dulu betul apa yang nabi-nabi ni bawa, tapi bila dah wafat dan meninggal, orang yang ikut tu, lepas tu anak cucu cicit semua ni dah ubah dah struktur agama tu. Sebab apa? Sebab memang Allah Subhanahu Wa Taala sendiri tidak pernah menjamin mana-mana ajaran yang dibawa oleh nabi-nabi terdahulu kekal seperti mana yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, kan? Sebab itu kalau kita tengok kitab apa, Taurat apa semua ni, kan, apa Bible, Injil semua ni, semua dah manipulit dah. Sebab tidak ada satu jaminan di sisi Allah yang mana kitab-kitab itu isi kandungannya itu kekal seperti apa yang diturunkan kepada nabi-nabi terdahulu, kan? Berbeza dengan Islam atau berbeza dengan Al-Quran, itu Allah beri jaminan. Inna nahnu nazzalna 'alaikal Qur'an wa inna lahu lahafizun. Kami turunkan kepada engkau wahai Muhammad
satu kitab yakni Al-Quran, yang mana kami jamin sesungguhnya kekal di dalam jaminan kami. Maknanya takkan ada sesiapa yang mampu memperkotak-katikkan, memperolokkan Al-Quran, yang mana Al-Quran akan kekal sampai kiamat itu akan kekal Quran ni bukan sekadar ayat Quran. Segala ciri-ciri dalam Quran tu, mana kupasan-kupasan itu pun akan related sampai kiamat. Apa saja zaman yang berlaku nanti, kajian tentang Al-Quran ni takkan terputus untuk. Ini dahsyat. Sebab tu Al-Quran ni satu kitab yang kita takkan bosan membaca sampai bila-bila. Dan untuk maklumat tuan-tuan, sebelum saya habis ni, bila saya sebut Al-Quran ni, application yang saya pernah bagi tahu tuan-tuan tu, yang untuk faham Al-Quran tu, alhamdulillah tuan-tuan, kita dah sampai satu tarikh keramat dia, insya-Allah pada minggu depan, hari Jumaat, Sabtu dan Ahad, kita akan buat pelancaran secara besar-besaran 3 hari. Kita buat festival Quran. Cuma dia punya festival ni dahsyat sikit tuan. Biasa festival Quran ni buat kat mana? Kat masjid je lah kan. Yang ini kita buat dekat mall tuan-tuan. Kita buat dekat The Curve Damansara. Okey, kita nak jadikan mall tu orang datang, okey, belajar Al-Quran. Kan lain macam sikit kan. Dan saya dulu memang idam tuan-tuan, dakwah ni banyak buat dekat mall tuan-tuan. Supaya bila orang yang datang tu dia dengar, okey, ceramah ke tazkirah ke tak kisah. Sebab kita kat Masjid Surau ni yang kita datang ni, kita dah baik dah. Bukanlah maksudnya memang tempat yang baik, jadi kita nak bawa dakwah ni dekat tempat-tempat macam tu kan. So memang insya-Allah pada 16 hingga 18 tuan-tuan berkelapangan, ramai datang ramai, saya ada kat sana berkampung 3 hari untuk event tu secara besar-besaran. Setakat ni sebenarnya kita cuba undang Perdana Menteri, tapi kita tak dapat keputusan lagi. Pelancaran dia memang besar-besar sebab memang dia akan jadi satu festival. Sebab aplikasi ni kita nak bawa ke peringkat global, jadi mungkin akan ada tetamu-tetamu besar agak nanti, yang mana pelancaran ni kita buat besar-besar. Sebab memang sistem ni tuan-tuan, pada saya dia akan jadi satu fenomena ke seluruh dunia. Sekarang ni memang orang tak tahu, tak guna lagi. Dulu pun Facebook tuan-tuan, Facebook yang entertainment tu pun, masa dekat Amerika dah 3-4 tahun dah kita baru pakai kan. Maknanya bukan tahun pertama pun kita pakai Facebook. Itu Facebook entertainment kan. Ini kan Quran tuan-tuan, dia ambil masa sikit lah. Cuma saya cukup percaya dan yakin sistem ni cukup intelijen, yang kita semua kena pakai tuan-tuan. Yang mana ada AI dalam tu, kita boleh interact dengan robot tu, dipantau performance kita. So bila saya tengok memang sangat luar biasa dan sangat berbaloi lah untuk kita guna untuk faham lebih kurang 80% vocabulary dalam Quran. Cukup bantu kita untuk kita menghayati Al-Quran. Okay, so tuan-tuan pagi ni setakat tu dulu insya-Allah. Jadi tuan-tuan saya undang lah insya-Allah sama-sama datang sana 3 hari daripada Jumaat sampai Ahad insya-Allah. Macam-macam ada nasyid, ada artifak pameran artifak Rasul. Ada orang bawa daripada muzium mana tak kan. Lepas tu ada macam-macam lah program-program 3 hari tu kita buat festival. Okey, so insya-Allah ada rezeki jumpa sana nanti. Aku qauli hadza, pagi ni setakat tu saja dulu. Nanti kita sambung insya-Allah akan datang. Wallahu a'lam bis-shawab. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.